大家平安。 Shalom saudara-saudari. 感谢主，我们今天晚上能够聚集在一起来一起祷告，听神的话。 Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa kepada 让我们 Tuhan. 先做个祷告，预备心。 Mari kita bersatu di dalam doa. 天父，这时候我们要聆听你的话语，求你高莫你两位仆人，也祝福每位弟兄姐妹，让我们不管是传讲的、翻译的、聆听的，都能够从你的话语当中来受益。主啊，感谢你，赞美你。我们把这段神圣的时刻完全的交托仰望，祷告奉主耶稣基督的名，阿门。弟兄姐妹，你们或者是我们，是否曾经有这样的时刻？ Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mengalami momen yang seperti ini? 就说我们做错了某一件事情， Kita melakukan kesalahan, 或者我们说了一些不该说的话， atau kita mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kita katakan. 可能在我们的生活里面，我们犯了一些隐而未现的罪，不可以给人家知道的罪。 Mungkin di dalam kehidupan kita melakukan dosa yang tersembunyi yang mungkin saja tidak diketahui oleh orang lain. 或者我们曾经对自己说，我以后不会再犯这样的罪，但是后来又跌倒犯罪了。 Atau mungkin kita pernah mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa saya berjanji tidak akan lagi melakukan dosa ini, tapi nyatanya kita tetap jatuh di dalam dosa yang sama. 当我们这样面对这样的事情的时候，可能我们就开始不敢祷告，也不敢亲近神。 Ketika kita telah mengalami momen seperti itu, maka kita merasa saya tidak berani lagi untuk berdoa, tidak berani lagi untuk mendekat kepada Tuhan. 可能我们也开始觉得不要去教会好了。 Atau kita merasa lebih baik saya tidak perlu datang ke gereja lagi. 可能我们想，像我这样的人，神会接纳我吗？ Atau kita mungkin juga berpikir, apakah orang seperti saya ini masih diterima oleh Tuhan? 所以今天呢，我要跟大家分享有关这个阿明的故事。 Hari ini saya ingin membagikan sebuah kisah dari seorang yang bernama Abeng. 这位阿明他是教会的这个带领敬拜的主领。 Abeng ini adalah seorang pemimpin pujian di dalam gereja. 他是一个属于很热心侍奉的一个弟兄， Dia adalah seorang anak muda yang giat dan setia melayani. 但是他却在一段的感情当中跌倒犯罪了。 Namun suatu ketika dia terjatuh di dalam hubungan percintaan. 他和他的女朋友发生了所谓的婚前性行为。 Abeng bersama dengan pacarnya melakukan seks di luar nikah. 那发生了这样的事情之后，他感到非常的内疚。 Ketika dia telah mengalami perbuatan ini, dia merasa malu. 他觉得他自己作为一个在台上服侍的人，不应该犯这样的错。 Dia merasa bahwa dia adalah seorang yang melayani di atas mimbar, seharusnya tidak melakukan perbuatan dosa yang seperti ini. 所以因为他跌倒了，他就觉得自己不配在教会里面这样服侍了。 Ketika dia sudah merasa jatuh dalam dosa seperti ini, dia merasa dia tidak layak lagi untuk melayani di dalam gereja. 他开始封闭自己，关掉手机，不再参加教会的小组。 Dia mengurung diri, kemudian dia mematikan handphonenya, tidak terlibat di dalam kelompok kecil 他 lagi 也 dan 不 tidak 想去 datang. 教会，有人要问他你为什么，他什么答案都不回答。 Tidak terlibat dalam pelayanan, tidak lagi datang ke gereja, dan orang-orang bertanya kenapa dia tidak datang lagi mengikuti ibadah. 他开始过一个没有与神建立关系的生活，他感到非常的枯干，很痛苦。 Dia tidak lagi memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, dia merasa dia sedih dan juga dia merasa sangat menyesal dan menyakitkan. 但是有一天，神透过希伯来书第4章16节，把他带回到神的面前。 Namun suatu ketika Tuhan memakai ayat Ibrani pasal 4 ayat 16 ini untuk membawa kembali ke hadapan Tuhan. 这就是我们今天晚上的经文， Ini adalah nats kita pada malam hari 让我们一 ini. 起来读 Kita membacakannya secara 希伯来 bersama-sama. 书第4章16节，来1、2、3。 Sebab 所以 itu marilah kita dengan penuh keberanian 来到施恩的宝座前，我要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。印尼文的来1、2、3。 Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian dan menghampiri
supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. 那当他读到这节经文的时候呢，就好像有一道光照进了他心灵里面的黑暗。 Ketika ia membaca ayat ini, dia merasa seolah-olah ada sebuah cahaya yang menerangi kegelapan. 他连续读了几遍， Dia membaca ayat ini berulang kali. 他心里第一次明白，原来神知道他会软弱。 Dan untuk pertama kalinya hatinya mengerti bahwa Tuhan tahu bahwa ia lemah. 虽然他会软弱，但是神却邀请他来到他的面前。 Walaupun dia tahu bahwa Tuhan itu tahu dia bisa jatuh di dalam kelemahan, tetapi Tuhan Allah itu tetap mengundangnya untuk datang. 更可喜的是，神不是邀请他来到神的面前受审判， Yang lebih baiknya lagi bahwa Tuhan mengundang dia bukan untuk datang dihukum. 邀请他来做什么呢？ Mengundang dia untuk apa? 得连续、 Mendapatkan belas kasihan, 蒙恩惠， mendapatkan anugerah, 并且得到神的帮助。 dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. 那天晚上，阿明他就再次的跪在神的面前流泪，向神认罪祷告。 Pada suatu malam, Abeng berlutut di samping kasurnya dan dengan mengeluarkan air mata, dia berdoa kepada Tuhan. 他说：“主啊，我很肮脏，我犯罪了，我犯奸淫了。 Tuhan, aku orang yang najis, aku telah berdosa, aku telah melakukan perzinahan. 我很软弱， Saya lemah. 但是今天我感谢你，因为你邀请我来到你面前。 Tapi saya bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau mengundang saya untuk datang ke hadapan 我 Engkau. 现在来了， Saat ini saya telah datang. 求你不要撇弃我。” Mohon Tuhan jangan meninggalkan saya. 在那个时候，他就感受到那种心灵的神给他的那种平安和力量。 Dan pada saat itu dia merasakan damai sejahtera dan sebuah kelegaan dari Tuhan. 然后后来他就去教会向他的牧师来承认他自己的情况。 Kemudian dia bertemu dengan Bapak Pendeta dan mengakui kesalahan yang telah dia perbuat. 他跟牧师说他在感情方面跌倒犯罪了。 Dia menjelaskan dan mengatakan kepada pendetanya bahwa dia telah jatuh di dalam hubungan percintaan. 然后呢，他就接受教会的辅导以及纪律。 Dan pada saat itu juga dia menerima pembinaan dan juga disiplin dari gereja. 那经过一段的过程之后，他重新回到教会里面来服侍。 Dan di dalam masa dia proses pemulihan itu dia kembali ke gereja dan kembali melayani Tuhan. 但是他过去跟现在站在台上服侍的时候，心态完全不一样了。 Dulu dan sekarang ketika dia berdiri di atas mimbar, dia merasakan ada yang berbeda. 过去他以为他站在台上是因为他配得，他有这样的才华，他能够领唱，唱得很好。 Ketika dia berdiri di atas mimbar, dia merasa dia memang layak untuk memimpin pujian, bernyanyi dan membawa jemaat untuk memuji Tuhan. 但是经过这一段的失败之后，他才发现，他才明白，其实他能够站在台上服侍，那是神的恩典。 Dan sekarang setelah dia pulih, dia menyadari bahwa ketika dia berdiri di atas mimbar itu, ketika dia melayani Tuhan itu bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi kelayakan daripada Tuhan. 自己不配，是神给他恩典，让他可以服侍，所以他心怀就开始谦卑下来。 Ketika dia menyadari bahwa dia melayani itu bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena kelayakan yang Tuhan berikan kepada dia, maka dia melayani Tuhan dengan sebuah kerendahan hati. 我相信这位阿明的挣扎呢，其实代表许多基督徒的挣扎。 Saya yakin bahwa apa yang dialami oleh Abeng ini mencerminkan kita sebagai orang percaya. 我们没有一个基督徒能够敢说自己信主之后什么罪都没有犯了。 Kita mungkin tidak berani mengatakan bahwa ketika percaya kepada Tuhan maka kita tidak akan lagi jatuh ke dalam dosa. 大罪不犯，小罪也会犯；大罪不犯，小罪也会犯。 Mungkin dosa besar tidak jatuh ke dalam dosa besar, tapi mungkin jatuh dalam dosa kecil. 你没有犯罪的行为，但是有犯罪的思想。 Walaupun engkau tidak melakukan perbuatan dosa, tapi engkau memiliki pemikiran yang mungkin berdosa. 你会恨人，你会妒忌人， Engkau bisa membenci orang, iri orang lain. 你会看到一个人感到不爽，
Ketika saudara melihat orang lain maka saudara tidak suka, 这些都是隐藏的罪。 ini adalah dosa yang seperti biasa yang setiap hari kita lakukan. 但是很多时候，当我们基督徒犯罪的时候，我们第一个的反应就是我们很喜欢就逃避神。 Tapi ketika kita jatuh ke dalam dosa, respon pertama kali yang kita lakukan adalah kita menghindar atau kita bersembunyi dari Tuhan. 但是今天神的话语通过希伯来书这一段的经文呢，提醒我们要坦然无惧来到神的面前。 Namun dalam ayat surat Ibrani ini mengingatkan kita bahwa kita perlu datang dengan penuh keberanian. 我们说我们坦然无惧来到神的面前，并不是因为我们没有罪。 Kita bukan berarti bahwa kita datang dengan penuh keberanian kepada Tuhan karena kita ini bukanlah orang yang berdosa. 而是因为我们有一位大祭司耶稣基督成为我们的中保。 Karena kita punya seorang agung yang besar, seorang guru agung yang besar, yang imam yang besar yang telah menanggung dosa kita. 耶稣基督不只是成为我们的大祭司，他本身也成为我们的赎罪祭。 Dia bukan hanya sebagai imam besar kita, tetapi sebagai sang penebus dosa kita juga. 所以我们可以坦然无惧来到他的面前，是因为有耶稣基督担保了我们。 Kita berani datang dengan penuh keberanian kepada Tuhan oleh karena kita telah memiliki seorang jaminan yaitu Yesus sendiri. 所以我们在耶稣基督里来到神的面前，不是来到审判的宝座前，乃是来到什么？施恩的宝座前。 Ketika kita datang ke tahta Allah itu bukan kita datang kepada tahta penghakiman ataupun penghukuman, tetapi tahta kasih karunia Allah. 所以其实当我们最感到自己不敢亲近神的那个时候，其实就在那个时候我们最需要亲近神。 Pada saat kita paling merasa tidak layak untuk mendekat kepada Tuhan, sesungguhnya itulah saat yang paling kita butuhkan untuk datang kepada Tuhan. 因为只有亲近神，我们才能够重新得力，才能够恢复我们的领命。 Ketika kita berani datang kepada Tuhan, disitulah roh kita kembali diteguhkan, kerohanian kita boleh kembali diteguhkan dan kita boleh datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian. 让我们更深入来了解这一节的经文。 Mari kita dengan dalam lagi melihat dalam ayat ini. 再读一遍1、2、3。所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，我要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。 Ibrani pasal 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. 这一节经文很清楚的告诉我们， Ayat ini dengan sangat jelas memberitahukan kepada kita, 我们这些信耶稣的人呢，我们来到神面前是来到他的施恩宝座前，不是审判宝座前。 kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus itu kita datang bukan untuk datang kepada tahta penghakiman, tetapi datang ke dalam tahta kasih karunia Allah. 这是神给我们宝贵的恩典。 Ini adalah anugerah yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita. 我们来到神的施恩宝座前，表示什么？表示我们不再被定罪了。 Ketika kita datang ke dalam ke tahta kasih karunia Allah, itu artinya kita tidak lagi berada di dalam belenggu dosa. 为什么？因为耶稣已经担当了我们所有的罪恶。 Mengapa? Karena Yesus itu telah memikul setiap dosa kita. 阿门。 Amin. 那么我们来到神的施恩宝座前的目的是什么呢？ Lalu apa tujuan kita datang ke tahta kasih karunia Allah? 我们可以看到，第一就是要得连续。 Yang pertama kita akan memperoleh belas kasihan. 神明白我们的软弱， Allah memahami kelemahan kita. 神接纳我们所有的软弱， Tuhan menerima segala kelemahan kita. 而且为我们预备在软弱的时候跌倒的赦罪之恩。 Dan di dalam kelemahan kita lah Dia memberikan penyelamatan itu kepada kita. 弟兄姊妹，不管我们多努力也好，要做一个完全的人，在我们的经验上告诉我们，我们不可能完全的。
Walaupun kita sendiri merasa bahwa kita adalah manusia yang sempurna, tetapi sesungguhnya ketika kita membaca ke dalam Alkitab, kita menyadari bahwa kita ini bukanlah manusia yang utuh sempurna. 当我们经历到明白、意识到自己不可能是一个完全的人的时候，我们才能够真正明白神的恩典是什么样的恩典，是完全接纳我们的恩典。 Ketika kita menyadari bahwa kita ini bukanlah manusia yang sempurna, kita akan menyadari bahwa apa yang telah Tuhan berikan ini memberikan sebuah anugerah kepada kita. 所以弟兄姐妹，当我们软弱、犯罪的时候，我们应该来到神的面前。 Bapak Ibu Saudara, ketika kita lemah, ketika kita terjatuh dalam dosa, kita perlu untuk datang kepada Tuhan. 因软弱而跌倒犯罪，我们可以来到神的面前。 Oleh karena kita telah jatuh ke dalam dosa, maka kita layak untuk datang ke hadapan Tuhan. 请记得，我不是说我们可以随意犯罪，我们可以活在罪恶里面，我不是这个意思。 Maksud saya adalah bukan berarti kita harus terus hidup di dalam dosa. 经验告诉我们，不管我们多努力，我们都会跌倒的。 Pengalaman memberitahukan kepada kita bahwa seberapa usahanya kita pun kita tetap bisa jatuh. 我不有恨人，但是有一天我还是恨人。 Saya berkata kepada diri saya bahwa saya tidak mau membenci orang lain, tapi suatu hari saya pasti bisa membenci orang lain juga. 我不要去说别人的坏话，这个伤害人，我还是有一天还是去伤害人，无意中伤害人。 Saya berkata kepada diri saya sendiri bahwa saya tidak mau menggunakan perkataan saya untuk menyakiti orang lain, tapi suatu ketika saya pasti akan melakukannya. 很多信主的人说，我不要再看色情网片，还是去看。 Banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa saya tidak mau melihat pornografi, tapi pada waktunya juga mereka tetap melihatnya. 弟兄姐妹，我们都在和罪恶征战、挣扎。 Kita terus, Bapak Ibu Saudara, kita terus berlawanan dengan dosa kita, berperang dengan dosa kita. 我们的生命有圣灵引导， Di dalam kehidupan kita ada Roh Kudus yang memimpin kita. 但是这并不代表我们会每天都得胜。 Ini bukan berarti bahwa kita setiap hari akan mendapatkan kemenangan. 一个已经被耶稣拯救的人，生命是一个义人的生命。 Ketika hidup kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita ini adalah orang yang benar. Hidup orang benar. 我们拥有义人的生命，就是说有圣灵引导的生命。 Ketika kita hidup sebagai orang benar, maka ada Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. 但是我们还带着这个肉体的软弱，我们每天都在征战，顺从肉体还是顺从圣灵？ Oleh karena kita masih hidup di dalam tubuh fisik kita, maka kita terus berperang dengan dosa kita itu, mau mengikuti tubuh fisik kita, dosa kita, atau mengikut Roh Kudus. 所以，一个真正了解人的本性、认识自己的人，都会在神面前谦卑，有时候软弱，会犯罪，需要神的怜悯。 Ketika kita bisa mengenal diri kita, maka kita bisa memiliki kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan, untuk memohon pertolongan daripada Tuhan. 所以，当我们来到神面前认罪的时候，神就怜悯我们，赦免我们的罪。 Ketika kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita dan menghapuskan dosa kita. 神体会我们是软弱的， Tuhan memahami bahwa kita adalah manusia yang lemah. 但是神不是说你可以随便犯罪， Tapi Tuhan berkata kita bukan harus terus boleh suka-suka berbuat dosa. Ya. 神也看见我们如何挣扎，我们如何因着软弱而跌倒。 Tuhan mungkin melihat kita terus berperang dengan dosa kita, maka mungkin kita juga akan mudah untuk jatuh ke dalam dosa kita. 所以我需要不断的重复这一点，因为很多人会误解，以为我们基督徒就可以随便犯罪，因为神了解我们。 Saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa walaupun Tuhan tahu kelemahan kita, maka kita bisa suka-sukanya melakukan perbuatan dosa. 这是错误的观念，也错误的想法。 Itu adalah pemikiran yang salah. 最基本的观念是说，我们会软弱，有时候会跌倒犯罪，神明白，神会怜悯我们。
Kita perlu memahami bahwa kita memang orang yang lemah, manusia yang lemah, dan kita mungkin jatuh ke dalam dosa. Tapi kita perlu tahu bahwa Tuhan itu pasti akan mengampuni dan memberikan kita belas kasihan. 神会看在耶稣基督的救恩上，不再定我们的罪。 Allah melalui Yesus Kristus tidak akan lagi melihat kita tidak lagi berada di dalam belenggu dosa kita. Tidak, maksudnya adalah bahwa Tuhan Allah akan memandang kepada anugerah keselamatan yang sudah Yesus Kristus kerjakan dan tidak memvonis kita sebagai orang berdosa lagi. Tidak menghakimi kita, tidak menghukum kita sebagai orang berdosa. 这就是神给我们的恩典。 Ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada setiap kita. Amin. Amin. 所以你看，我们来到施恩宝座前的第二个目的，就是要蒙恩惠。 Maka kita melihat yang kedua, ketika kita datang ke dalam tahta kasih karunia Allah, maka kita akan menerima kasih karunia. 不是要来到神面前，哦，我犯罪了，神会审判我。不是， Bukan berarti bahwa ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita datang kepada Allah, maka Allah akan menghukum kita. 当我们跌倒犯罪的时候，第一要控告我们的是魔鬼。 Ketika kita jatuh ke dalam dosa, yang pertama adalah iblis akan menuduh kita. 要审判我们的，要定我们有罪的是魔鬼。 Yang akan menghakimi kita, yang akan membuat kita takut itu adalah iblis. 魔鬼会使我们远避神、逃避神、离开神。 Iblis akan membuat kita bersembunyi dari Allah, lari dari Allah, dan juga meninggalkan Allah. 所以魔鬼试探引诱我们犯罪的其中一个目的，就是要我们离开上帝。 Tujuan iblis ketika kita jatuh ke dalam dosa adalah kita meninggalkan Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Bapak Ibu Saudara, 神的话语告诉我们，正是在我们软弱、跌倒、犯罪的时候，我们有需要来到神的面前领受恩典。 di dalam firman Tuhan mengatakan, justru ketika kita lemah, kita jatuh dan berdosa, itulah saatnya kita paling perlu datang ke hadapan Tuhan. 是神的恩典使我们能够振作起来。 Oleh karena anugerah Allah lah, maka kita dapat kembali diangkat, kembali diteguhkan. 是神的恩典使我们能够痛改前非。 Oleh karena anugerah Allah lah, kita dimampukan untuk bertobat. 是神的恩典使我们能够再一次的站起来，过着一个荣耀上帝的生活。 Dan oleh karena anugerah Allah lah, kita mampu menjalani hidup yang memuliakan Tuhan. 所以，当我们来到上帝的施恩宝座前的时候，我们就是要得到神随时的帮助。 Ketika kita datang ke tahta kasih karunia Allah, maka kita akan memperoleh pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. 只有上帝，只有神能够释放我们脱离罪恶的权势。 Hanya Allah lah yang memampukan kita untuk membebaskan kita dari belenggu dosa dan penghakiman itu. 神能够给我们属天的平安、喜乐和力量。 Dan Allah yang akan memberikan damai sejahtera dan sukacita dari surga. 使我们可以继续相信神与我们同在， Dan kita terus diberikan sebuah iman bahwa Allah selalu menyertai kita. 使我们可以继续走侍奉的道路， Agar kita boleh terus hidup di dalam kebebasan, 侍奉的道路，jalan perjalanan pelayanan。 pelayanan. 亲爱的弟兄姐妹， Bapak Ibu Saudara, 我相信大家都认识这个司布真。 saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara kenal dengan Charles Spurgeon. 司布真他出生在一个虔诚的家庭里面， Charles Spurgeon adalah seorang yang lahir di dalam keluarga yang saleh. 他从小就听了圣经的真理。 Dan dari sejak kecil dia sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. 他的祖父和父亲也是一个传道人， Kakek dan ayahnya adalah seorang hamba Tuhan. 所以他从小已经听了福音，也明白。 Dia dari kecil sudah mengerti dan terus mendengarkan tentang Injil. 但是不是完全明白。 Tapi tidak sepenuhnya mengerti. 来到青春期的时候， Pada waktu masa mudanya, 他也是面对少年人的挣扎。 dia juga mengalami pergumulan anak-anak muda. 他曾经在回忆中这样写道： Dia pernah menulis di dalam diarinya, 虽然我从小知道福音，我的心却因对罪的认识而充满恐惧。
Walaupun sejak kecil aku telah mengetahui Injil, tetapi hatiku dipenuhi ketakutan karena kesadaran akan dosaku. 他说：“我感觉自己是被定罪的人， Dia mengatakan, aku merasa seperti orang yang sudah dijatuhi hukuman. 我的罪重压在我的身上， Dosaku seperti menindihku dengan berat. 我怎么也看不到出路。” Dan aku sama sekali tidak melihat adanya jalan keluar. 他曾经不敢祷告， Dia pernah tidak berani berdoa. 因为他觉得自己不配来亲近神。 Karena dia merasa bahwa dirinya tidak layak untuk dekat kepada Tuhan. 当他听到有关上帝的圣洁、上帝的公义的时候，他就感到害怕，觉得自己会受审判。 Setiap kali dia mendengar tentang kekudusan ataupun tentang keadilan Allah, ia merasakan ketakutan. 而且更糟糕的，他觉得自己会下地狱。 Dan yang paling menakutkan adalah dia merasa bahwa dia pasti akan masuk ke dalam neraka. 因为他认为他的生活太糟糕，上帝绝对不会接纳他。 Karena dia merasa bahwa hidupnya sangat kacau dan dia berpikir bahwa Tuhan tidak akan pernah menerima dirinya. 这就是对福音误解的后果。 Ini adalah akibat dari tidak memahami tentang Injil. 在1850年的时候，英国下着大雪， Pada tahun 1850 turun salju yang lebat di Inggris. 当时施布真只有15岁， Saat itu Charles Spurgeon baru berusia 15 tahun. 他想去教会做礼拜， Dia ingin pergi ke gereja. 但是因为下着那个很大的雪， Oleh karena turun salju yang sangat lebat, 他不能够去他原本想去的教堂， dia tidak bisa pergi ke gereja yang biasa dia pergi. 那么他只去一间比较靠近的卫理公会的教会。 Dia pergi ke sebuah tempat ibadah kecil mirip gereja Metodis. 要去教会里面避寒，因为很冷。 Dia berteduh di sana oleh karena kedinginan. 但是刚好那一天，这间卫理公会的教会呢，牧师来不了，因为下大雪。 Oleh karena pada saat itu badai salju, jadi pendeta yang seharusnya berkhotbah itu tidak datang ke gereja. 那么有一个平信徒就站在讲台上读一段的经文， Maka ada seorang jemaat yang naik ke atas mimbar dan membacakan sebuah nats. 他所读的就是以赛亚书45章22节。 Yang dia baca adalah Yesaya pasal 45 ayat 22. 你们要仰望我，就必得救；地极的人都当如此，因为我是神，再没有别神。 Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. 那这位平信徒就是读这一节经文，然后一直重复讲几次。 Jemaat ini ketika membaca nats ini dia terus mengulangnya. 他说：“你只要仰望上帝，不是靠自己的努力，不是靠善行，只要仰望耶稣，你就必得救。” Dia terus mengulangi perkataan ini, dia mengatakan kamu hanya perlu memandang, bukan mengandalkan usaha sendiri, bukan karena perbuatan baik, cukup pandanglah Yesus. Pandanglah dia yang tergantung di kayu salib, maka kamu akan diselamatkan. 那个时候很奇妙哦，那个在讲台上的平信徒就指着施布真说话。 Dan pada saat itu jemaat yang berdiri di atas mimbar itu menunjuk kepada Charles Spurgeon dan mengatakan, 他说：“年轻人呐、我看你很苦脸呐、很苦恼。 Dia mengatakan bahwa, hai kamu anak muda, kamu tampaknya sangat gelisah sekali. 你要仰望耶稣，你就能够得救。” Kamu harus memandang kepada Yesus, maka kamu bisa diselamatkan. 施布真现在说，就在那一个时刻，好像有一道光进入他的黑暗的心灵里面。 Dan pada saat itu, Charles Spurgeon merasakan ada sebuah cahaya yang masuk menghampiri dia. 他说：“我明白了， Dia mengatakan bahwa saya mengerti. 我不必靠自己得救， Saya bukan mengandalkan diri saya untuk mendapatkan keselamatan. 我只需要信靠主耶稣基督得救。” Saya hanya perlu untuk bersandar kepada Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. 这样的经历是不是跟约翰卫斯理有点相似啊？ Bukankah ini sama dengan John Wesley? 以为要自己做一个完全的人才能够得救， Dengan mengandalkan kekuatan sendiri maka bisa diselamatkan. 所以当他自己做不好的时候，他就怀疑自己能不能得救。 Ketika dia mengandalkan diri sendiri maka dia kembali ragu apakah dia telah diselamatkan. 但上帝给我们的恩典不是这样的， Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah seperti itu. 真正的福音不是这样的。
Kebenaran firman Injil. Tuhan, Injil yang benar itu bukanlah seperti itu. 真正的福音告诉我们，我们不需要做什么，救恩是神白白给的。 Injil memberitahukan kepada kita bahwa keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma kepada setiap manusia. 因为在这个天下人间，没有一个人可以靠自己的行为得救的。 Karena di dalam dunia ini setiap manusia tidak dapat mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkan keselamatan itu. 上帝给我们救恩是白白给的，跟我们的行为一点都没有关系。 Tuhan memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma bukan karena perbuatan kita. 但是我们领受救恩之后，上帝的灵会引导我们结出得救的果子。 Ketika kita telah mengetahui bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan, maka Allah memberikan kita Roh Kudus untuk memimpin kita untuk bertobat dan menghasilkan buah-buah pertobatan ataupun keselamatan. 虽然在整个信仰的过程里面，我们还会跌倒犯罪，因为不完美。 Walaupun di dalam iman kita mungkin kita bisa jatuh dan tidak sempurna, 但是我们不用怀疑我是否得救了， kita tidak perlu ragu apakah saya telah diselamatkan. 因为得救是神给的， Karena keselamatan itu diberikan oleh 是 Allah. 100%给那些相信的人的。 Ada 100% diberikan kepada mereka yang percaya kepada Kristus. 关于我自己的软弱，我自己的不足，神体会我们，神明白，神已经赦免了，给我们赦罪之恩。 Ketika kita tahu, ketika Allah memahami dan mengerti kelemahan dan keberdosaan yang kita alami, dan kita patut yakin dan percaya bahwa Allah telah memberikan keselamatan itu, pengampunan itu kepada kita. Amin. Amin. 但是我再一次的强调，千万不要误解，我们可以随便犯罪。 Saya perlu sekali lagi untuk memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa bukan seharusnya kita suka-suka untuk jatuh ke dalam dosa. 不要把我们的思想放在我们可以随便犯罪这样的基础上来想神的恩典。 Bukan berarti kita memiliki pemikiran bahwa kita bisa suka-suka jatuh ke dalam dosa, maka dengan seperti itu kita bisa mendapatkan anugerah Allah. 就是说，我们今天做错犯罪，在神面前是赦免了。 Ketika kita telah jatuh ke dalam dosa, kita datang kepada Tuhan, maka kita harus memiliki sebuah iman, percaya kepada Tuhan bahwa Dia telah mengampuni kita. Sekalipun ketika kita jatuh ke dalam dosa, di hadapan Tuhan dosa kita diampuni. Tetapi jangan berpikir bahwa kita akan dibebaskan dari semua konsekuensi daripada dosa dan kesalahan kita selama hidup di dalam dunia ini. Pengampunan dosa dari Tuhan itu adalah berbicara tentang keselamatan. Perbuatan kita tidak akan mempengaruhi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi setiap kesalahan, setiap dosa yang kita lakukan di dalam dunia ini ada konsekuensinya di dalam dunia ini. Kita menjadi seorang perampok, konsekuensinya masuk penjara. Itu sudah pasti. Walaupun di hadapan Tuhan dosa kita bisa diampuni. 明白吗？所以希望大家明白，不要误解我的意思。亲爱的弟兄姐妹， Bapak Ibu Saudara, 那个时候是乌珍明白了，他不需要等到自己变好才来亲近神。 pada saat itu Charles Spurgeon akhirnya mengerti, ia tidak perlu menunggu sampai dirinya menjadi cukup baik untuk mendekat kepada Allah. 正是他软弱，他跌倒，他最需要感到自己不配的时候，他才有需要赶快的来到神的施恩宝座前。 Justru di saat ia merasa paling tidak layak, merasa telah jatuh, itulah waktu di mana Yesus mengundangnya untuk datang ke hadapan tahta kasih karunia Allah. 亲爱的弟兄姐妹， Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 今天你是否深感自己不配来到神的面前呢？ mungkinkah hari ini saudara merasa sangat tidak layak untuk datang ke hadapan Allah? 你是否认为自己不配做神的儿女？ Apakah saudara merasa bahwa tidak pantas menjadi anak Allah? 或者你觉得自己不配被神使用？ Atau mungkinkah saudara merasa tidak layak dipakai oleh Tuhan? 或者你开始怀疑我是否真正得救了没有？ Bahkan mungkin saudara mulai ragu apakah saya benar-benar telah diselamatkan oleh Tuhan. 因为你只把你的眼光放在你自己的软弱， Karena mungkin kita hanya memandang sudut pandang kita hanya pada kelemahan kita saja. kita hanya berfokus pada kelemahan yang terjadi dalam diri kita。我们忘记看神的恩典，
神的恩典。 Kita lupa untuk melihat kepada anugerah Allah itu. 今天晚上，希望我们能够醒悟过来，醒悟过来， Mungkin saat ini kita boleh kembali disadarkan. 醒悟过来，不要被魔鬼欺骗。 Kita perlu sadar bahwa jangan membiarkan diri kita ini dibohongi oleh iblis. 神的爱比我们的软弱更大， Kasih Allah itu jauh lebih besar daripada kelemahan kita. 神的救恩不会因为人的软弱而被取消。 Keselamatan dari Allah itu tidak akan dibatalkan oleh karena kegagalan ataupun kelemahan kita. 只要我们对主忠心耿耿， Yang penting kita tetap setia kepada Tuhan. 坚信不疑， yakin dan percaya， 我们就是属于得救的子民。 Kita adalah manusia yang telah diselamatkan oleh Tuhan. 让我们常常来到上帝的施恩宝座前， Mari kita perlu untuk setiap waktu datang ke tahta kasih karunia Allah. 晓得自己一生一世都需要神的怜悯。 Mengetahui bahwa diri kita seumur hidup kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. 我们有需要神不断的施恩给我们，我们有需要神不断的施恩给我们。 Kita perlu untuk menyadari bahwa ada kasih karunia Tuhan yang tanpa batas yang Dia berikan pada 我 kita. 们有需要神常常帮助我们， Kita mempunyai Allah yang senantiasa menolong kita. 所以我们把整个信仰、整个信心的基础建立在神的身上，不是在自己。 Kita perlu menaruh dasar iman kita itu bukan pada diri kita sendiri tetapi kepada Allah. 这样我们就会充满着盼望，充满着喜乐。 Maka dari itu kita akan dipenuhi oleh pengharapan dan juga kita akan dipenuhi oleh sukacita. 而且会成为被神中用的器皿。 Dan kita juga akan dibentuk dan dipakai menjadi bejana Allah. 阿门。 Amin. 所以让我们一起来到神的施恩宝座前吧。 Maka dari itu mari bersama-sama kita datang ke tahta kasih karunia 来 Allah 经历神的奇妙作为。 dan merasakan perbuatan Allah yang ajaib itu dalam kehidupan kita. 阿门。 Amin. 一起祷告。 Mari kita berdoa. 天父，我们感谢你，知道你是爱我们的，你为我们所预备的是施恩宝座前。你知道我们软弱，我们有需要你的怜悯，需要你的恩典，需要你的帮助，让我们能够继续的忠心走在信仰的道路上，一直到见你的面。感谢主，垂听祷告，奉耶稣的名，阿门。